Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Saudara-saudara, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Dan selamat datang, admin ucapkan kepada yang baru di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, rupanya selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, PMX mengumumkan tidak mengambil gaji, rupanya ada pula komen ataupun ada pula pandangan respon yang mengejutkan daripada kepimpinan pembangkang ataupun Perikatan Nasional. Adakah respon ini memuji tindakan Anwar atau sebenarnya mereka hanya mahu memburuk-burukkan Anwar di sebalik tindakan Anwar yang tidak mengambil gaji sebagai Perdana Menteri? Saudara-saudara yang amat dihormati, tak sangka pula kepimpinan pembangkang yang sentiasa mahu tumbangkan Anwar, mahu Anwar Ibrahim jatuh. Ini pula kenyataan mereka. Mungkin dia malaikatku tak makan gaji. Perkongsian daripada Malaysia kini. Mungkinkah kenyataan ataupun tindakan Anwar tidak mengambil gaji ini sebenarnya adalah satu tindakan yang amat perlu diberi pujian? Adakah tindakan Anwar ini sebenarnya menjadi satu tindakan yang digemari oleh kepimpinan Perikatan Nasional sendiri, ataupun ini hanya kenyataan untuk menjatuhkan Anwar? Sudah pasti ramai kepimpinan politik yang lain yang menyokong tindakan Anwar ini. Ahli Parlimen Pembangkang membangkitkan persoalan bagaimana Anwar memperoleh pendapatan jika dia tidak mengambil sebarang gaji daripada jawatan yang disandangnya. Perkara itu pada awalnya dibangkitkan Tuan Ibrahim, PN Kubang Kerian, yang mencela ketika Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin membahaskan Belanjawan 2025. Kata Tuan Ibrahim, seorang rasul pun diberikan peruntukan oleh Allah untuk rezekinya dan keadaan Anwar dianggap lebih daripada rasul. Saya rasa Anwar tak boleh berselindung di sebalik kenyataan dia tak ambil gaji. Sebab kalau dari segi data yang ada, rasul pun ada peruntukan yang Allah bagi. Adakah sebenarnya mereka cuba untuk memerangkap Anwar? Mereka cuba untuk menyatakan kepada rakyat Malaysia bahawa Anwar sebenarnya ambil gaji tetapi tidak memberitahu rakyat. Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, rasanya Anwar Ibrahim perlu komen. Perlu komen apa kenyataan daripada Tuan Ibrahim ini. Jadi kita nantikan apa respon dan pandangan daripada PMX sendiri. Yang pasti usaha murni PMX ini perlu diberikan kepujian. Jadi dalam kenyataan ini, mengulas pandangan Tuan Ibrahim, Hamzah berkata, dia berpendapat langkah tidak mengambil gaji itu sesuatu yang baik. Rupanya mereka mengaku perkara itu sesuatu yang baik. Namun, mengingatkan agar sikap yang sama perlu diberi terhadap allowance yang diperuntukkan. Ia berbeza, gaji itu memang tak diambil, tapi allowance-nya bagaimana? Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri hanya mengumumkan tidak mengambil gaji, tidak pernah mengumumkan berkaitan dengan allowance. Jadi, adakah persoalan daripada kepimpinan PN ini cuba untuk memerangkap Anwar, tapi pada akhirnya mereka sendiri yang terperangkap? Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Mungkin ada di antara Anda yang menonton video ini adalah penyokong Tegar Najib ataupun hanya mengikuti perkembangan berkaitan dengan status Najib. Adakah beliau boleh dibebaskan dalam masa yang terdekat ini? Adakah Najib boleh pulang ke rumah? Ataupun sekurang-kurangnya beliau menjadi tahanan di rumah? Kalau boleh, penyokong Najib sudah pasti mahu Najib dibebaskan. Mungkin ada gesaan Najib dibebaskan, Najib pulang ke rumah dan sebagainya, supaya
Ini menunjukkan sokongan mereka terhadap bosku. Saudara-saudara, berkaitan dengan tahanan rumah, Menteri Anwar ataupun Saifuddin Nasution dalam satu kenyataan, 20.000 pesalah layak dipertimbang untuk hukuman tahanan di rumah. Yang menjadi persoalannya, adakah Najib menjadi di antara ataupun menjadi di dalam kalangan 20.000 pesalah ini yang layak dipertimbang untuk hukuman tahanan di rumah, sesuai dengan kenyataan daripada Saifuddin Nasution. Rang undang-undang baharu berkaitan hukuman tahanan di rumah menyasarkan kira-kira 20.000 pesalah kategori tertentu dan layak dipertimbang selepas mereka menjalani proses tapisan, kata Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Beliau berkata, rang undang-undang itu antara lain meliputi pesalah pertama yang tidak melakukan kesalahan berat, wanita mengandung, warga emas, dan orang kurang upaya. Seperti yang saya katakan, angka yang layak dipertimbang ialah 20.000 orang yang merupakan pesalah pertama. Ia juga disasarkan kepada pesalah yang melakukan kesalahan tidak serius. Contohnya, ibu tunggal dihimpit kemiskinan yang mencuri susu kerana ingin memberi anaknya makan dan dijatuhi hukuman penjara, katanya selepas merasmikan mesyuarat agung tahunan Parti Keadilan Rakyat cabang Kota Raja hari ini. Artikel bertarikh 20 Oktober. Saifuddin berkata susulan itu tidak perlu ditimbulkan polemik berkaitan siapa yang layak dipertimbang untuk menjalani hukuman kerana pesalah perlu melepasi beberapa tahap tapisan, antaranya memiliki rekod disiplin baik ketika di penjara. Saifuddin Nasution berkata, rang undang-undang berkaitan hukuman tahanan di rumah akan dibentang pada tahun depan dan Kabinet telah memberikan kelulusan dasar untuk pelaksanaannya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika pembentangan Belanjawan 2025 berkata, kerajaan akan menggubal Akta Baharu bagi membolehkan hukuman tahanan di rumah sebagai alternatif untuk kesalahan tertentu. Mengikut peruntukan akta itu, pesalah dikehendaki berada di tempat yang dianggap bersesuaian seperti rumah kediaman, rumah jagaan atau asrama pekerja sepanjang tempoh penahanan. Saudara-saudara, adakah ini satu tindakan yang perlu dipuji di dalam Kerajaan Perpaduan Kerajaan Madani hari ini? Nah, dan persoalan yang paling utama, kita berbalik kepada kenyataan tadi, adakah Najib bakal terlibat dengan yang layak untuk dipertimbangkan untuk hukuman tahanan di rumah? Apa komen Anda?